berkaitan dengan pelantikan jawatan tertinggi pegawai-pegawai di Polis Diraja Malaysia dan juga Ketua Polis Negara. Di bawah Fasal 4 dinyatakan, kebawah-duli yang di-Pertuan Agong yang akan menentukan perlantikan, contohnya kita ambil KPN lah, Ketua Polis Negara. Ketua Polis Negara yang bersandarkan kepada cadangan ataupun rekomendasi daripada Suruhanjaya Pasukan Polis. Itu Pasal 4. Okey. Tak habis lagi ni. Okey. Nak baca undang-undang ni, ini masalahnya. Bila saya habis satu ayat, semua dah lompat. Tak boleh. Tunggu sampai rungkai setiap peruntukan dia. Dan Pasal 5 pula mengatakan, walaupun adalah rekomendasi daripada SPP, tapi YDPA akan juga mengambil nasihat Perdana Menteri. Okey. Nampak tak? Bagi saya habis. Jadi rekomendasi nama siapa yang datangnya daripada SPP. Katalah SPP mencadangkan, cadangan nombor 1 adalah Fazli, nombor 2 adalah Jeff, nombor 3 barulah sekali Hanif. Itu cadangan dia. Disampaikan kepada YDPA. Dan YDPA pula akan minta nasihat Perdana Menteri. Perdana Menteri tidak duduk dalam SPP, tapi sebagai pentadbir urus eksekutif tertinggi negara, selain daripada di bawah arahan ataupun di bawah kerajaan Baginda Tuanku, maka beliau diambil nasihat. Okey, di situ dia boleh bagi nasihat. Baik, saya rasa mungkin nombor 2 kot bagi pandangan saya. Walaupun nombor 1 mungkin pandangan Menteri Dalam Negeri yang bersama-sama dalam SPP. Ingat tak, dia duduk dalam SPP. Tapi dia mungkin bagi nombor 1 Saudara Fazli. Tapi Perdana Menteri mengatakan Saudara Jeff. Tak semestinya apa Menteri Dalam Negeri itu cakap Perdana Menteri kena ikut. Itulah dia sebenarnya nawaitu dan niat penggubalan perlembagaan. Bukan bila Perdana Menteri kata A, semua kena ikut A. Bukan bila Menteri kata A, maka Perdana Menteri pun tak boleh bercanggah sebab Menteri itu dalam negeri. Tidak. Nah, sekiranya lah Agong berpendapat adalah nama cadangan yang kedua, maka sebab itu cadangan kedua, maka dia hantar balik kepada SPP. SPP bersidang semula. Oh, kita bagi nama Jeff ni nombor 2, tapi dah dicadangkan oleh Perdana Menteri nombor 1. Cuba kita rungkai balik. Katalah mereka bersetuju, tidak ada bezanya 1, 2, 3 tu, dia memang cadangkan, maka dia kata okey, yang Agong lantik. Itu proses rundingan. Nah, balik kepada soalan asal, orang akan tanya, siapa pula yang cadangkan dalam SPP 3 nama tersebut atau 5 nama tersebut, atau nombor nama ataupun 1 nama, siapa? Di situlah peranan Ketua Polis Negara yang juga jawatan kuasa dalam SPP. Ini tidak dinyatakan di dalam perlembagaan. Tapi tanggungjawab Ketua Polis Negara adalah untuk menyelenggara kebajikan 130,000 anggota polis. Dan dialah yang sedang bertindak ataupun menguruskan sistem kepolisian negara dengan anggota-anggota ni. Dia sendiri yang akan tahu siapa yang lebih layak, siapa yang tak lebih layak. Menteri dia duduk dalam pejabat menteri dia. Menteri mempunyai banyak agensi lain di bawahnya. Seperti yang disentuh oleh Tan Sri Amir Bado di dalam sidang akhbar rasmi terakhir. Pada hari Jumaat yang lalu, dia mengatakan menteri mempunyai banyak agensi di bawah dia. Betul. Menteri Dalam Negeri contohnya, dia ada ROS di bawah dia ada kementerian-kementerian lain, immigration di bawah dia, custom di bawah dia, pelbagai di bawah MOF dan sebagainya. Banyak lagi. Jadi beliau kalau sebagai seorang menteri yang munasabah, bila dia masuk sebagai pengerusi SPP, dia akan minta pendapat Ketua Polis Negara dulu. Itulah maksud Hamid Bado. Bahawa cadangan beliau pada kebiasaannya akan dah wajib diambil sebagai cadangan utama oleh SPP. Tidak bermakna mereka terikat. Now, sini kita juga kena faham ada satu konsep perundangan bermaksud convention, adat. Perlembagaan tertinggi, Undang-Undang nombor 2. Kemudian kita ada convention. Convention yang menzahirkan semangat perlembagaan, iaitu perkara yang biasa dilakukan. Daripada zaman KPN terdahulu, cuba tanya Tun Hanif Omar, tanyalah Musa Hassan dan pihak-pihak lain. Seringkali KPN yang akan memberi cadangan, sebab dia tahu karakter pegawai-pegawainya, dia tahu disiplin pegawai-pegawainya, dia tahu kelebihan pegawai dan kekurangan pegawai itu, dia tahu di jabatan mana seseorang pegawai itu boleh lebih berfungsi
pegawai yang lain berfungsi lebih di mana, di unit mana, di jabatan mana. Dia yang tahu. Menteri tahu apa? Tapi Hamid Badut, sekejap, bagi saya habis. Jadi pokoknya di sini, Ketua Polis Negara secara konvensionnya akan memberi cadangan. Okey. Now, untuk isu penggantian Ketua Polis Negara Hamid Badut dengan Akhil Sani, saya tidak ingin memasuki isu individu itu saja. Sebab kita nampak isu itu didahului dengan perbalahan. Tajuk kita Hamid Badut dengan Hamzah Zainuddin. Jadi ini adalah isu ranting dan cabang. Okey, itu kita kena tolak tepi sekejap untuk kita fahami konsep. Di pokoknya, dari segi pelantikan, atas sekali pelantikan agung, setelah direkomend oleh Suruhanjaya Pasukan Polis selepas mengambil nasihat Perdana Menteri yang di luar SPP. Dan cadangan SPP ni pada konvensionnya datangnya daripada KPN. Okey, itu adalah struktur urus tadbir SPP. Malangnya saya sendiri terkejut, Saudara Fazli. Sebelum Saudara Fazli nak tanya soalannya, saya sendiri terkejut dengan kenyataan Hamid Badut yang mengatakan dalam tempoh setahun apabila dia berkhidmat sebagai Ketua Polis Negara, di mana menteri berkenaan adalah Hamzah Zainuddin, yakni sejak daripada 9 Mac. Saya sebut 9 Mac sebab Hamzah Zainuddin dilantik menteri cuma 9 Mac. Muhyiddin menjadi Perdana Menteri 1 Mac 2020. Jadi sejak 9 Mac 2020 dia kata cuma ada 4 mesyuarat SPP. Sedangkan sepatutnya diadakan setiap bulan sekali sekurang-kurangnya. Dan tidak ada pejabat SPP. Di manakah keprihatinan menteri yang berkuasa atau yang bertanggungjawab untuk SPP dengan tidak mengadakan pejabat SPP? Di mana hormatnya kepada SPP tersebut? Sedangkan SPP ni bertanggungjawab untuk sahsiah, kebajikan, keanggotaan semua 130,000 pegawai polis. Dan jangan lupa, anggota dan pegawai polis inilah yang bertanggungjawab bersusah payah siang dan malam menjaga keselamatan kita tau. Kalau mereka tak bertugas seperti mana yang mereka bertugas selama ini, awak dan saya tidak boleh berada di sini dengan selamat. Betul. Saya setuju yang tu. Dan sebelum kita pergi kepada soalan lain, saya perlu tekankan di sini, walaupun terdapat isu-isu berkaitan kartel yang kita akan bincangkan, salah laku polis dan sebagainya, itu cuma suatu golongan kecil. Jangan disebabkan nilai setitik kita nak tuhmahkan keseluruhan 130,000 orang. Saya tegaskan di sini kepada para pendengar, ramai daripada anggota polis kita semuanya berdedikasi, berdisiplin dan paling penting berintegriti. Siang malam, hujan panas, puasa tak puasa, mereka berada di pos masing-masing melakukan tugas. Saya rasa itu kita kena hormat. Tapi pada masa yang sama, permasalahan yang wujud di dalam sistem tadbir urus polis berkaitan integriti dan salah guna kuasa perlu kita tangani dan perlu kita bantu pihak-pihak yang berhasrat menangani seperti mana yang dinyatakan oleh Hamid Badut. Dan kita tahu pegawai-pegawai lain yang bertugas sekarang ni seperti Ayub Khan di Johor dan sebagainya, ya. Dan ada lagi yang lain tak perlu kita namakan yang memang berfungsi untuk menaikkan taraf dan hormat kepada polis di Raja Malaysia. Dan kita harap Akhil Sani sekiranya beliau teruskan sebagai Ketua Polis Negara mulai pada hari esok akan mengambil langkah yang sama. Jadi secara keseluruhannya lah, SPP ni adalah Suruhanjaya di bawah perlembagaan yang kita telah huraikan anggota dia, kita telah huraikan tanggungjawab dia, dan kita telah sentuh berkaitan bagaimana pelantikan. Jadi Hamzah Zainuddin salah. Hamzah Zainuddin salah. Saya ulang lagi sekali. Berkaitan dengan pendapat beliau bahawa dia yang tentukan siapa. Itu salah. Rakaman saya kenapa kita sentuh benda ni? Sebab dalam rakaman yang dia akui suara dia, dia dengan jelas menyatakan bahawa we can choose our boy. Apa maksud dalam bahasa pasar our boy itu? Kita pilih orang kita, orang yang kita hendak. Itu bukan merit. Itu dengan jelas, tak payah nak pusing, tak payah nak spin. Itu dengan jelas bermaksud Hamzah Zainuddin mengatakan beliau berhak pilih siapa dia nak. Walaupun seorang tu tidak ada kelayakan atau pengalaman untuk tadbir urus polis, semata-mata kerana ia mungkin membantu perjalanan politik beliau ataupun isu-isu peribadi beliau untuk memudahkan campur tangan kepribadian dia.
That is where he's absolutely wrong. Bukannya salah sedikit, salah 100%. Kalau dah mengaku itu suara dia, bukannya benda tu tak salah Hamzah Zainuddin. Benda tu masuk dalam kategori di bawah Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, iaitu salah guna kuasa. Jangan kita lupa, pada tahun 1998, seorang bekas Timbalan Perdana Menteri telah dituduh di mahkamah di bawah seksyen yang sama dengan seksyen baru ini, iaitu menyalahgunakan kuasa kerana menyuruh anggota-anggota Special Branch untuk mencuba atau cuba menukar kenyataan beberapa saksi-saksi dalam satu kes sodomi berkenaan. Dan bekas Perdana Menteri itu telah didapati bersalah dan terpaksa menjalani hukuman di penjara. Hamzah Zainuddin, rakaman tersebut saya syorkan mendedahkan awak dengan pengakuan itu suara awak. Jika ada apa-apa laporan dibuat kepada SPRM, dan jika tidak ada sekalipun, maka SPRM patut siasat. Adakah itu merupakan pengakuan salah laku rasuah perjabatanan oleh Hamzah Zainuddin sebagai pengerusi SPP? You better watch out.